Assalamualaikum and a very good day kepada semua YouTuber semua. Hari ni saya nak buat kelainan sikit. Saya nak share pengalaman saya yang dah lebih 10 tahun dalam dunia coin silver and gold staking ni. Jadi topik kita hari ni adalah on the coin slab. Kenapa kita perlu slab coin kita, especially pada mereka yang kurang berpengalaman dalam bidang ni lah. Dalam hal ni dia akan heran kenapa kita perlu slab coin ni. Jadi saya akan share lah pengalaman saya. Memang saya dulu start dengan silver staking, di mana saya banyak beli bar, banyak beli silver and gold bar. Tapi bila kita ada banyak sangat silver and gold bar ni, kita akan cepat boring. Jadi saya slowly start into coin staking, and then slowly saya belajar on the numismatic silver and gold coin collecting pula lepas tu. Jadi sekarang ni memang dua-dua saya ada. Saya ada staking silver, gold, and also kumpul silver coin juga. So silver coin saya akan kumpul dalam dua jenis. Basically ada dua jenis lah. Basically yang dalam kapsul yang biasa yang korang tengok tu macam ni, contoh lah ni contoh dalam bentuk kapsul. Ni kita panggil raw lah, maknanya tidak di-grade dan tidak di-slabkan. Okay, and then kita ada jenis slab. Ni adalah contoh slab lah, PCGS slab. Okay, coin slabbing actually ada beberapa company yang kita gunakan perkhidmatan untuk slabkan coin ni. Tapi yang paling glamour, yang paling recognizable is yang pertama ni is PCGS, dan yang kedua is NGC. Kedua-duanya company ni memang berasal daripada United States. Yang PCGS ni start tahun 1985 ataupun 86. Dia start dengan PCGS dulu, dan setahun kemudian diikuti oleh NGC. Jadi daripada pengalaman saya, either one of the company, kalau you beli coin ataupun you hantar coin for submission to them, should be okay, because ini memang diiktiraf seluruh dunia lah. So kalau you jual coin PCGS or NGC, memang orang tahulah basically. Okay, ada lagi satu company which is ANAC, ANAC. Tapi saya tak pernah beli any coin dengan ANAC slab lah. So saya akan go for PCGS or NGC. Okay, jadi pertama sekali kita kena tanya, orang akan tanya kenapa kita nak slab coin ni, kan? Macam-macam reason lah basically. Saya pecahkan kepada 4 sebab utama lah. Okay, dan saya akan huraikan satu persatu. Pertama sekali kenapa kita slab kita punya coin ni adalah sebab dia ada additional ciri-ciri keselamatan. Okay, walaupun kalau coin-coin baru, especially macam Maple, dia ada yang baru punya lah, start daripada tahun 2018, dia akan ada laser engraving. Saya tahu Maple ada laser engraving, and then Kangaroo dia ada macam yang line tu, yang kalau you nampak dia akan nampak macam ada additional security features lah. Tu diorang kata itu adalah additional security features yang memang dah embedded dalam each of their coin lah. Okay, so dari segi ciri keselamatan dekat slab, biasanya dia orang akan letak macam hologram lah. Hologram. Okay,
hologram. Kat sini pun dia ada hologram. Macam NGC yang baru ni, dia punya hologram lagi better. Sebab kalau you ada yang betul-betul ni, dia nampak dekat sini memang nampak macam diamond lah. Okay. Dia orang ada security seperti hologram, RFID. PCGS yang baru dia ada RFID, dia ada RF logo dekat sini. Itu untuk PCGS yang baru. And then dia ada serial number yang unik. Serial number ni memang common lah. Kalau you tengok sini, serial number 2487 bla 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 ni. So kalau you masuk dekat website PCGS, nanti dia akan tunjuk, you masukkan nombor ni, nanti dia akan tunjukkan coin ni. So dari situ you tahu whether this coin is authentic or not. Kalau PCGS, biasanya dia tak ada gambar, dia tak beri gambar sekali. Tapi kalau NGC memang better lah dari segi registry tu. Dia memang dia dah siap-siap ambil gambar. So kalau you masukkan this number, contoh this number dekat NGC punya registry, dia akan keluar gambar yang dia orang ambil masa dia orang grade tu. Dia akan ambil gambar, dia akan scan dengan gambar ni. So you boleh nampak exactly lah the exact coin. So you boleh check whether your slab is genuine or not. Daripada gambar tu sendiri you boleh confirm, and then from the number itself lah. Sebab tu ada certain video dia akan tutup nombor ni. Tapi bagi saya it doesn't matter. Kan, you nak curi nombor ni pun, you nak buat fake pun agak susah lah. Sebab biasanya kalau fake dia akan buat banyak-banyak. So nombor tu dia takkan nak buat random kan. Kalau stick satu nombor je, dia akan jadi banyak lah coin tu. Okay. Lepas tu kalau dia slapkan coin ni, kedua kebaikannya adalah coin ni sendiri dia dah protected. Okay, contoh lah ni adalah 5 ounce coin slap by PCGS. So long term agak susah lah dia nak tarnish kan. Sebab and then kalau jatuh coin ni pun yang akan cedera tu adalah plastic slab ni. So you akan ada extra protection, especially kalau coin-coin yang mahal lah. Kalau coin-coin yang mahal, contohnya macam yang ada coin yang mahal, yang ni lah contohnya. Ini coin ni satu coin saja dah dekat 1,500 kan. So kalau jatuh sekalipun, at least ada protection. And then you boleh hantar, kalau katakanlah kalau slab tu rosak, you just hantar je slab ni balik kepada pihak NGC ataupun PCGS. Dia orang boleh reslap balik. Tak ada masalah. Coin ni akan terlindung lah. Okay. Okay, jadi kita lihat daripada segi aspek keselamatan. Kita akan tengok pula ciri yang kedua, iaitu biasanya silver ni dia very sensitive dengan environment lah. Basically dia senang tarnish kalau you tak pandai jaga. Okay, dia senang oxidization. Kalau kena udara lama-lama, dia akan senang tarnish lah basically. So biasanya slab ni, bahan material slab ni sendiri dia tidak beresid. Memang coin masih sensitif dengan benda-benda yang beresid. Sebab tu kalau you pakai you preserve you punya coin yang lama-lama dengan material yang PVC, nanti akan ada benda hijau melekat dekat permukaan coin tu, which is akan merosakkan nilai numismatic coin tu lah. Okay. Basically label ni semua pun memang tidak beresid, seperti apa yang declare oleh pihak NGC atau PCGS. Okay. Even ink label ni pun masa dia sign ni macam ni, dia akan menggunakan ink yang tidak beresid lah. So memang kalau beresid, memang dia akan impact pada coin tu dalam jangka masa panjang. Okay. And then coin itself dia akan sonically sealed. Dia akan seal coin ni. So udara memang sudah masuk, tapi tidak 100% kali udara lah. Still ada rongga-rongga sikit, tapi better daripada terdedah begitu sahaja. Okay. Okay. So itu adalah ciri-ciri keselamatan kedua. Okay.
Ciri keselamatan yang ketiga adalah kenapa kita perlukan listed party grading adalah actually bila kita ada grading, sebenarnya kita minta servis untuk opinion. Kita hantar contohnya coin ni sekarang ni kita tak tahu ni grade apa ni. Setiap coin ada grade daripada 1 sampai ke 70. 70 is the most perfect coin. Okay. And then dia akan kalau kita hantar grading, dia akan check dua benda. Satu, keaslian and also grade. Kita bukan hantar semata-mata untuk dia slap saja. Kita nak gradekan dia sekali. Okay. Jadi masa kita beli, mula-mula daripada contohnya macam US Mint ni, kita akan dapat raw coin macam ni. Okay. Bila kita dapat raw coin dan memang kita yakin yang coin ni memang cantik, kita rasa memang perfect coin, contohnya MS70, tapi bila kita nak jual dengan orang, kita tak boleh nak declare coin ni MS70. Kemungkinan penjual mungkin akan cakap, oh ni MS70 ni, tapi pembeli mungkin cakap, tak ada, ini bukan MS70, ini MS69. So akan ada dua pendapat daripada coin yang sama. Jadi that's why kita akan hantar coin ni ke contohnya NGC. Dia akan nilaikan coin ni, kita akan bayar servis untuk pendapat dia orang. Contohnya coin yang dalam slab ni yang dia orang dah nilaikan ni, ini adalah MS70 perfect coin. Okay. Jadi bila kita nak jual later on coin ni di pasaran kedua, secondary market, okay, jadi memang pembeli pun dah tahu, coin ni telah dinilaikan sebagai MS70. Okay, perfect coin. Jadi tiada isu lah. Dan biasanya MS70 coin ni memang mahal lah daripada contohnya MS69 to MS70. So MS70 nilainya lagi mahal. Okay, kalau raw coin biasanya nilai dia lagi murah lah. Okay, adalah contohnya. Okay. Jadi dia akan memudahkan urus niaga, jual beli, sebab pembeli dan penjual dia dapat tahu dah coin ni adalah grade apa. Okay. Sebagai contoh, ini adalah SP Gem, bukan MS70. Jadi coin ni taklah semahal MS70 kalau ada coin yang lain yang MS70. Okay, ni contoh ni adalah MS69. Ni adalah grade kedua atas lah. Jadi senang urusan jual beli di kemudian hari. Okay, jadi kita dah cover topik yang ketiga, which is memudahkan urusan jual beli dan penilaian grade. Seterusnya memudahkan kita nak anggarkan harga coin di secondary market. Okay. Dan sebab yang terakhir adalah kita nak dekat setiap slab ni, dia akan tunjukkan maklumat coin itu tersebut. Sebagai contoh, ini adalah contoh mint error coin Malaysia. Okay, saya try zoom sikit. Okay, so ini adalah coin yang error, mint error, double struck. Jadi kalau orang yang kurang pengalaman dalam dunia numismatik, dia akan heran kenapa coin ni ada duit 20 sen ni ada 2 kali struck. Tapi sebenarnya coin ni adalah coin error. Jadi bila kita hantar NGC for the coin error, dia akan double check lah whether betul tak ni adalah coin error, dan dia akan letak description dekat atas ni. Okay. Macam contohnya adalah double struck. Double struck maknanya dihentam 2 kali coin ni, and then yang struck yang kedua tu dia off center, dia terlari. Okay, jadi untuk orang-orang yang quite new dalam bidang numismatik, dia akan membantu sedikit sebanyak dan akan memudahkan, seterusnya akan memudahkan urusan jual beli lah. Okay, bagi contoh lagi. Contoh macam coin ni.
Kalau you tengok ni macam coin silver eagle yang biasa, tapi sebenarnya ini bukannya bullion silver eagle, tapi ini adalah silver eagle reverse proof yang distruckkan pada tahun 2012. Okay. S ni berarti distruck di San Francisco. Okay. SF Mint. Kalau you tengok sini ada S. Jadi kalau raw coin dan orang beli raw coin, dia takkan tahu ini coin apa sebenarnya ni kan. Dia nampak macam bullion biasa, tapi sebenarnya coin ni bukan coin bullion biasa ni. Ini adalah special edition. Okay. Special edition 75th anniversary San Francisco Mint set. Dia dah labelkan siap. Jadi kita tahu coin ni apa, coin ni daripada set mana. Itu adalah kebaikan kalau kita hantar coin ni untuk slab lah. Sebagai contoh, macam saya tak sure lah saya, sebab saya ada banyak set, jadi kemungkinan akan ada few set yang akan saya turunkan kepada anak cucu, dan mungkin mereka pada masa tu mungkin dia orang tak tahu ni coin apa ni, jadi dia boleh rujuk lah, masukkan nombor ni dekat PCGS punya webpage. Jadi dia ada reference lah berapa harga nilai coin ni, coin ni coin apa. Jadi dia akan ada sumber rujukan, walaupun saya dah tak ada nanti. Dia boleh rujuk, dia akan get information, dan kalau dia nak jual, kalau dia nak let go coin, at least dia tahu nilai dia berapa. Coin ni bukannya nilai bullion coin macam sekarang. Bullion coin American Silver Eagle lebih kurang 180. Actually value nya bukan 180. Okay. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ni. Kalau you rasa video ni bermanfaat, mungkin saya boleh buat beberapa video lagi untuk saya sharekan pengalaman saya di dalam dunia numismatic dan silver collecting. Saya harap video ni bermanfaat kepada anda semua. Tolong hit the like and share button. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Selamat hari.